A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini di Masjid Al-Islahiyah kan. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah SWT. Suara jelas ke? Tak. Saya rasa macam hari tu. Hari tu bila on satu switch tu baru dia dengar dalam. Sambil tu siapa nak follow live di TikTok boleh. Tu baru jelas. Tu switch tu yang hari tu. Tapi hari tu dah mukadimah punya lama baru on Baik. Live di TikTok ni mungkin kalau ada yang nak tolong cek suara ke apa boleh kadang-kadang dia tak keluar suara. TikTok UQAFY. Pagi tadi ada kuliah. Jadi sebenarnya memang setiap kali sebelum kuliah di sini saya ada kuliah online. Itu yang kadang masa macam adakah kita perlu adjust waktu ke macam mana gitu kan. Selalu memang tak dapat nak on time kalau sini. Sebab 9.30 insyaAllah. Sepatutnya sebenarnya kuliah yang online tu dulu dia awal lagi. Lepas tu dia adjust. Mungkin macam mana nak kata? Gini, saya cuba adjust dulu dengan yang kuliah satu lagi tu, balik semula ke waktu asal kan. Kataupun kalau kita nak letak 9.30 terus lagi mudah. 9.30 insyaAllah. Sebab lepas kuliah online tu baru saya gerak ke sini. Kecuali kalau kita nak mula awal, kelas tu habis 8.45, kita nak mula pukul 9. Boleh? Saya online dalam kereta. Ada juga kuliah macam tu. Ada kuliah yang pagi habis 8.30 online, kelas dia mula 8.45. Memang saya online dalam kereta. Saya okey je. Dalam kereta pun okey. 9 boleh, 9.30 boleh. Kalau 9.30 maknanya saya live kat rumah, lepas tu baru keluar. Kalau nak pukul 9 maknanya saya mau online dalam kereta. Sampai sini tu pukul 9. Okey. Boleh insyaAllah. Remind balik untuk yang akan datang. Baik. Kita tengok pada tajuk kita, muka surat 219, buku Rahsia Wanita Syurga, muka surat 219. Kita masuk ke okey, buku lama buku lama 252. Buku yang pink solat 5 waktu. Betul. Buku yang pink tu 219 tajuk solat 5 waktu. Yang pink ni maknanya tu buku lain tu. Buku lain. Dia ada dua buku Wanita Syurga. Satu Rahsia Wanita Syurga, yang ni dia Rahsia Wanita Syurga yang kita bincang. Satu lagi buku Tips Wanita Menuju Syurga tu memang buku lain, bukan edisi lain, memang buku lain. Penulis dia lain, isi dia lain, keluar waktu lain, semua lain. Tajuk je nak dekat sama, tapi tajuk pun lain. Yang ni Rahsia Wanita Syurga, yang tu Tips Wanita Menuju Syurga. Yang buku Tips Wanita Menuju Syurga tu penulis dia ada lebih kurang 9 orang. Kalau buku Rahsia Wanita Syurga memang saya seorang, saya yang tulis. Jadi kalau buku Tips Wanita Menuju Syurga tu perbincangan dia ada banyak sudut lah. Sebab yang tulis dalam tu ada doktor kan, ada yang banyaknya ustazah kan, pensyarah-pensyarah, ada karya Datuk Ustazah Nafisah Musa juga dalam tu. Yang kalau yang ni prakata Datuk Ustazah Nafisah Musa, ada beza tu kan. Kalau yang tu ada karya bahagian ustazah ditajuk tentang psikologi tentang mental sebab dia memang tesis PhD-nya dalam bidang psikologi kesihatan emosi. Itu emosi. Itu buku lain. Dia sebab highlight besarnya Wanita Syurga yang
atas tu kecil sikit. Tapi kita tak bincang buku tu. Untuk akan datang pun kita tak sambung buku, kita tak ambil buku tu. Kita pakai buku lain, insyaAllah. Baik, kita sambung hari ni mengenai solat 5 waktu. Dan tajuk ni adalah sambungan daripada bab yang ke-10. Hari tu kita tengok bab ni di bawah tajuk kunci syurga itu milikmu. Kat situ ada nak tanya, ada tanya kat mana nak beli. Kat Shopee ada. Kat sini ada yang nak cari kan. Kat Shopee ada, dua-dua buku tu ada. Tips Wanita Menuju Syurga ada. Penerbit dia Cahaya Hati Training and Consultancy, sama dengan Rahsia Wanita Syurga pun ada kat Shopee. Boleh cari. Baik. Kemudian kita tengok solat 5 waktu ni, dia bawah tajuk kunci syurga itu milikmu. Dan di bawah tajuk ni ada hadis kan. Hadis dia ada 4 benda yang kalau seorang wanita lakukan maka dia akan mendapatkan kunci syurga dan boleh masuk pintu syurga dari mana-mana pintu yang kita nak. Kita tahu hari tu kita dah bincang pintu syurga ni dia ada banyak. Dan kita akan boleh masuk melalui satu pintu saja. Itu pun kalau kita ni orang yang betul-betul dominan dengan sifat tu. Misal kata kita ni orang yang dermawan. Dermawan hari tu berapa persen sedekah? Kita dah beritahu kan. Nak diiktiraf sebagai dermawan, berapa persen harta kita tiap-tiap bulan kita kena sedekah? Baru nama dermawan, baru nama pemurah. Lebih lagi? Tak sampai. Dia 2.5% tu minimum. 25 masih biasa, belum nama pemurah lagi. Kalau 2.5, 2.5 itu minimum untuk tidak dikatakan sebagai hajah bakhilah. Kalau kurang daripada tu maknanya memang kita bakhil. Memang kita terkuk baik, tangkai jering, apa lagi kan istilah dia. Kan? Itu untuk sedekah 2.5% tu memang nilai zakat. Tapi kita tak cerita pasal zakat. Zakat ni wajib. Ini sedekah. Jadi kalau memang tak ada harta langsung yang kita keluarkan selain daripada zakat, maknanya kita kedekut. Kalau tak keluar zakat, dia bukan kedekut lagi. Dia derhaka. Kan lagi dahsyat lah. Derhaka dengan perintah Allah. Kan? Itu kan wajib kan. Jadi yang itu memang wajib keluar dah. Ini yang cerita sedekah ni yang tak wajib. Yang tak wajib ni kalau tak keluar 2.5%, maknanya kita memang kedekut. Kalau orang tiba-tiba label kat kita, ini rumah hajah bakhilah, jangan marah. Memang kita kedekut. Keturunan haji bakhil kan. Jadi itu untuk minimum. Baik, kemudian makin banyak makin pemurah, tapi nak label betul-betul nama pemurah 40% daripada harta kita. Baru nama pemurah. Jadi kalau misal katalah dia tak sama, maknanya setiap orang kan, kalau katalah income kita bulanan 10,000, kita sedekah takat 2-3 ribu, belum pemurah. Belum ada apa-apa. Walaupun dah nampak banyak tu, 2-3 ribu kan. Sebulan 2-3 ribu kita keluarkan. Biasa orang 2-300 je. Kan? Kita rasa kita dah sedekah dah tiap-tiap bulan. Tak, belum nama pemurah. Masih biasa-biasa. Kalau income 10,000 sebulan, kena sedekah 4,000 minimum. Baru nama pemurah. Ni yang sedekah yang betul-betul kita keluarkan cash lah. Kan? Baik. Tapi kalau cerita sedekah, nanti kita ada cerita bab sedekah saja. Tapi kita dah pernah bincang pun tentang sedekah kan. Ada satu bab khusus hari itu mengenai adab-adab sedekah untuk supaya sedekah kita diterima di sisi Allah SWT. Jadi untuk wanita sedekahnya dia kena 100%, 100%. Tadi 40% cerita orang lelaki. Sebab baki daripada 40% tu dia bagi nafkah. Ni hak yang dia nak sedekah sunat, yang wajib-wajib dia kena settle. Jadi sebab dia nak nafkah-nafkah semua, maka dia kena ada juga sedekah untuk dia jadi seorang yang dermawan, dapat masuk pintu syurga dermawan. Untuk perempuan dia kena 100%. Sebab kita tak ada tanggungjawab nafkah. Walaupun kita kata kita misal katalah ibu tunggal nak menafkahi anak-anak, dia bukan menafkah, dia bersedekah kepada anak-anak dia. Status dia apa? Status dia adalah bersedekah kepada anak yatim. Walaupun anak yatim tu adalah anak kita sendiri. Tu ibu tunggal ni besar punya kebajikan. Dia jaga anak yatim, dia besarkan anak yatim, dia sedekah untuk anak yatim. Anak yatim tu anak sendiri.
Sebab yang sepatutnya bertanggungjawab menafkahi anak yatim tu adalah ayah dan keluarga-keluarga ayah. Jadi ayah dah meninggal, maka adik-beradik ayah kena bertanggungjawab. Bila adik-beradik ayah tak bertanggungjawab, maknanya berdosa semua. Tak ada, dia balik semula kepada yang lebih atas lagi. Kalau bukan belah mak, kalau nafkah memang belah ayah. Dia mesti ada lagi tu saudara-saudara. Dia akan lari kepada lelaki yang ada dalam keluarga ayah. Kalau memang ayah dia tu sebatang kara, kadang-kadang dia tak ada tu bukan tak ada, tapi sebab dia orang, misalnya dia orang Jepun, main Malaysia, kita tak kenal keluarga dia kan, jadi dah tak tahu. Ataupun kalau adik-beradik perempuan, maksudnya tak. Kalau perempuan tak. Perempuan ni kita faham satu je. Kita tidak ada tanggungjawab menafkahi sesiapa pun, termasuk diri kita sendiri. Dari mula kita hidup sampai mati. Tak ada tanggungjawab sama sekali untuk menafkahi sesiapa manusia pun, walaupun diri kita sendiri. Jadi maksudnya, memang tak ada sama sekali, takkan jatuh atas kita tanggungjawab menafkahi. Semua menafkah-nafkah yang kita sebut kita duk menafkah tu semuanya sedekah. Jadi maknanya tadi kalau misal katalah kita kata anak kita ni sepatutnya dah yatim kan, misal ayah dia dah meninggal, sepatutnya pak saudara dia yang menafkah dia kan, abang kepada suami misalnya, tapi dia tak nafkah kan, misalnya kita kata kita tak nak nafkah dia, maka kita tak berdosa sebagai dalam bab tanggungjawab nafkah. Tapi kalau dalam bab kemanusiaan, kita kena fikir jugalah, orang lain pun kita tak tergamak biar dia lapar, apalagi anak kita sendiri. Orang lain pun kita akan sedekah, apalagi anak kita sendiri. Maka nilainya sedekah, dan kadang-kadang itulah sedekah yang orang lelaki tak sedar dia itu adalah peminta sedekah. Jadi abang suami yang sepatutnya menafkahi anak saudara, dia tak menafkah. Selama ibunya tu menafkahi anak-anak dia sendiri, maka abang dia tu adalah peminta sedekah. Dia penerima sedekah. Dan orang yang terima sedekah ni bukan orang soleh. Orang soleh Allah selalu sebut dalam Quran, orang yang dekat dengan Allah, seorang mukmin yang baik, dia takkan minta sedekah. Jadi orang lelaki ni kadang minta sedekah dia, cara dia duduk diam je, tak buat apa-apa, tak cakap apa-apa, maknanya dia tengah minta sedekah. Sama juga dia dengan isteri dia, dia tak cakap apa-apa pun dengan bini dia semua cari makan sendiri, beli pakaian sendiri, maknanya suami dia dah jadi penerima sedekah. Sebab sepatutnya dia menafkahi isteri, tapi isteri tak pakai duit dia langsung untuk makan, minum, pakaian semua kita sendiri. Walaupun nampak macam kita kan beli barang kita sendiri, tapi rupanya kita tengah bersedekah kepada suami. Situ yang kita kata 100% harta kita adalah untuk sedekah. Bukan maknanya langsung tak boleh nak beli baju sendiri, tak boleh nak beli makan sendiri, apa semua tak. Boleh, tapi nilai dia sedekah. Selama dia dalam kuantiti yang menjadi tanggungjawab suami. Jadi yang kita sebut makan, misalnya makan sehari 2 kali. Selama kita beli makanan 2 kali, itu tanggungjawab suami, maka tu nilai dia sedekah dekat suami. Tapi tak bagi cash kat tangan suami. Kan? Beli makanan, tiba-tiba kita tengah bismillahirrahmanirrahim, bang ni sedekah tau. Dia kata sedekah apa? Dia pun tak faham. Paling kurang kita nak bagi tahu ni, dia kadang tak sedar kan. Itu sedekah tu, kita suap ke mulut kita tu, sedekah kita kepada dia, kemudian baru dia menafkah kita. Syarat dia ikhlas kan? Tak apalah kita sedekah atas kepada diri kita sendiri. Beli baju kan, sampai dia baju beli online kan, sampai baju, bang ni baju sedekah. Sedekah mana pula tu, beli baru, bukan beli kat Shopee ke kan? Sedekah lah, sedekah abang kat saya. Sepatutnya abang yang beli, kita beli sendiri kan. Jadi sedekah dia. Kalau rasa tak mau terima sedekah, ayah kan. Dia tak ada masalah sebenarnya nak minta hak kita. Itu hak kan, dia tak dikira sebagai berkira sangat. Memang berkira, nak buat kan. Dan sebab dia gini, kalau kita tak berkira kat dunia, kita akan berkira kat akhirat. Kat akhirat tu semua orang akan berkira kan. Tambah-tambah bila kita misalnya tak cukup poin nak masuk syurga, kita akan cari jalan macam mana supaya cukupkan poin kita nak masuk syurga. Masa tu kita jadi berkira sangat. Sebab tu hari ni kat dunia, kalau betul kita nak halalkan apa yang sepatutnya jadi nafkah kita tu, halalkan betul-betul. Jangan sebab malas nak cakap.
Kan banyak isteri diam, malah nak cakap, nanti gaduh. Sebab malah nak cakap ni, yang ni yang akan bawa sampai akhirat. Kalau kita betul-betul halalkan, yang tu settle. Sebab dalam surah Nisa Allah ada sebut, untuk mendamaikan sebuah rumah tangga, kaedah salah satu yang boleh kita buat ialah melepaskan hak masing-masing. Jadi kita melepaskan hak kita, tapi syarat dia ikhlas. Maksudnya betul-betul lepas, tak payah cerita kat siapa-siapa. Bila kita cerita je kat orang, maknanya kita tak ikhlas. Kan kadang tak cerita kat siapa pun, balik kampung cerita kat mak, kan cerita kat adik-beradik, tu sama, tak boleh. Maknanya kita tak betul-betul halalkan. Kita cuma malah nak cakap. Malah nak cakap ni yang akhirnya maknanya nak kata kita tak sampai level yang boleh menghalalkan apa yang menjadi hak kita. Kita kena akui kita memang tak mampu sampai level tu, tak mampu nak ikhlas betul. Sebab apa? Sebab dalam nafkah cari sendiri, kerja rumah pun kita kena buat. Lepas tu kita tak boleh nak betul-betul halalkan. Kalau ikutkan yang terbaiknya, betul-betul halalkan. Betul-betul mengharapkan keredaan Allah tu. Tapi memang kadang-kadang memang keimanan kita tak sampai tahap tu. Baik, kalau tak sampai tahap, terpaksa kita mengaku dan bertindak. Tindakannya adalah dapatkan hak kita, tuntut hak kita, tak ada masalah. Nak apatah lagi dalam situasi misalnya nampak suami ni jahil sangat. Selagi kita diam lagi itulah dia takkan belajar. Jadi untuk memberikan ilmu kepada dia, maka kita menuntut hak kita. Tak dapat secara verbal dalam rumah tangga, boleh tuntut kat mahkamah. Tuntut kat mahkamah ni bukan mesti lepas cerai. Dalam situasi masih dalam rumah tangga pun boleh minta. Kalau dah habis tak tahu nak cakap macam mana, boleh pergi mahkamah nak tuntut hak nafkah kita. Cuma kena bawa bukti, hak tu yang susah. Sebab nanti hakim akan tanya, duduk serumah ke tidak? Duduk serumah. Bila duduk serumah tu tak ada bukti tu. Siapa beli makanan? Kan? Kita tak ada bukti, kita tak simpan resit. Sekarang ni yang bagusnya beli online ni, tahu duit keluar dari akaun kita. Yang tu bukti. Jadi beli online je. Kalau tak online pun guna kad yang ada transaksi, dia keluar daripada akaun kita. Situ bukti. Tapi kalau cash yang resit tak ada, hilang semua kan. Ataupun kadang ada kedai dia tanya nak resit ke tidak, kita malah simpan. Yang jadi tak ada tu semua tak ada bukti. Itu yang susah nak membuktikan. Jadi kalau misal kata ada bukti semua, memang boleh dituntut dan kita boleh dapat hak nafkah kita walaupun dalam rumah tangga. Cuma kesan dia akan gaduh lah. Biasanya akan gaduh. Sampai nak pergi mahkamah semua kan. Sepatutnya memang bukan terus mahkamah. Sepatutnya kalau kita tak boleh nak selesai sendiri, guna orang ketiga dulu. Orang ketiga tu boleh jadi ahli keluarga kita sendiri kan, ataupun siapalah yang dia hormat gitu kan. Kalau tak dapat juga, last barulah kita pergi ke mahkamah. Tapi ada orang dia malas terus pergi mahkamah kan. Dia tengok keadaan lah, maknanya tengok keadaan rumah tangga, tapi kita nak kata itu dibolehkan. Ada yang memang selesai masalah bila pergi mahkamah kan. Ada yang makin besar masalah, ada juga kan. Itu bergantung pada kita. Baik, itu maknanya dalam konteks sedekah. Baik, sekarang bila kita cerita, itu pintu-pintu syurga kan, salah satunya sedekah. Maknanya kita kena sedekah sebanyak tu baru dapat masuk pintu sedekah. Solat kita tak cukup 5 waktu saja, kena ada solat-solat sunat yang sangat banyak untuk dapat masuk pintu solat. Baik, masalahnya kita ni, ibadah kita ni cukup-cukup kan. Kalaupun kita solat sunat, hanya cukup untuk menampung pahala solat wajib. Yang waktu kita solat wajib tu, solat fardu tu, lalai. Kan entah ke mana kan otak kita menerawang, mujur solat jemaah. Kan tak batal solat. Kalau solat seorang-seorang tak berapa rakaat tak ingat. Kan? Jadi solat sunat kita tu hanya mampu menampung kekurangan solat fardu kita tadi. Kan? Macam mana nak dapat pahala solat sunat? Kalau sekadar dia mampu tampung solat fardu kita yang lalai, yang lupa, yang kadang-kadang tersilap entah sah ke tidak kan? Itu lain cerita lagi. Kan yang solat yang dulu-dulu kita kadang-kadang kita abaikan, kan, yang kita lewat-lewatkan. Sebab sebenarnya melewatkan solat itu ulama ada bahaskan. Jadi yang paling ringan kata makruh, tapi ada yang kata dosa. Jadi melewatkan solat tanpa sebab syar'i dalam waktu solat. Misal kata solat zuhur 1:30 masuk solat zuhur, kita solat zuhur pukul 3:30. Itu ada ulama yang kata dosa. Kalau tak ada sebab syar'i. Sebab syar'i ni macam mana? Contoh sakit yang memang tahap kita tak boleh ambil wuduk
banyak-banyak kali. Jadi ni kita panggil jamak, tapi bukan jamak yang 2 waktu masuk dalam 1 waktu. Tapi kita akhirkan solat zuhur, awalkan solat asar. Itu jamak untuk orang sakit. Jadi dihimpunkan, misal kata solat asar, katalah asar masuk pukul 4.30. Bila solat asar pukul 4.10 baru dia ambil wuduk kan. 4 suku baru solat. Dan supaya nanti kejap lagi azan asar, dia boleh terus solat asar. Tapi kalau saja-saja yang sebab apa lewat solat? Sebab tengok drama kan, tak habis lagi drama kan? Ataupun tunggu iklan. Dah lah drama punya panjang kan, iklan 5 minit tak sampai. Jadi kita solat tu, bila nak pergi solatnya kuatkan volume TV supaya tahu bila nak mula kan. Bila nak mula, laju-laju kita selesaikan solat. Yang ini sebagai ulama kata dosa. Banyak orang buat ni, solat maghrib lewat sebab drama habis pukul 8. Kita solat pukul 8. Yang zuhurnya mula drama pukul 1 sampai pukul 2. Dan pukul 2 baru kita nak solat. Itu sama, melewatkan juga. Kita rasa pukul 2 awal lagi. Ini ulama sebagian mengatakan memang dosa kalau tak ada apa-apa sebab. Yang lain kata makruh. Jadi maknanya memang Allah tak suka kesimpulannya. Kalau tak dosa pun Allah tak suka. Maknanya tak boleh dibuat berterusan. Jadi maknanya ibadah yang macam ni, solat fardu yang macam ni, kita tampung dengan solat sunat. Jadi solat sunat kita tu berapa je nak tampung solat fardu kita yang, katalah kita solat fardu 4 rakaat. Kita hanya solat sunat 4 juga. Qabliyah 2, ba'diyah 2. Solat sunat, dia punya pahala tak boleh tampal solat fardu. Dia tak sama pahala ibadah sunat dengan pahala ibadah fardu tak sama. Ibadah wajib pahala dia besar. Ibadat sunat pahala dia kurang daripada ibadah fardu. Jadi kalau sama-sama 4 rakaat, katalah solat fardu kita tu pahala dia dah tinggal suku kan. Lepas tu dapat tak solat sunat kita menampung kalau sama-sama 4 saja? Apalagi yang 2. Misal kata asar kan, asar 4 rakaat solat fardu. Solat sunat dia 4 ke 2? Asar ada 2. Qabliyah 2. Lepas asar tak boleh solat. Tak boleh solat sunat. Ada orang pernah tanya ni, solat sunat ni sebenarnya yang mana, berapa gitu. Saya ingat, saya bagi tahu solat sunat tu ada. Yang pertama, subuh ada 2 solat sunat fajar. Kita panggil dia solat sunat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Lepas subuh tak boleh solat sunat, melainkan solat yang telah pun berlalu. Kalau solat berkaitan dengan yang akan datang tak boleh. Apa maksud yang telah berlalu? Contohnya qada. Kalau solat hajat tak boleh. Itu benda akan datang, tak boleh. Kalau solat fajar selepas solat subuh, dia boleh dalam situasi tertentu. Contoh, 1, kita orang yang tak pernah tinggal solat sunat fajar. Sebab solat sunat fajar ni ada dalil dia. Nabi SAW katakan, solat sunat fajar ni lebih baik daripada langit dan bumi serta seisinya. Jadi sangat rugi orang yang tinggalkan solat sunat fajar. Jadi kalau kita ni orang yang tak pernah tinggal solat sunat fajar, tiba-tiba kali itu kita tinggal sebab bangun lambat, lepas tu nak solat jemaah. Sebab nak kejar solat jemaah, kita tak sempat solat sunat fajar. Itu dibolehkan. Sebab kita tak biasa tinggal. Ataupun yang kedua, nak mendidik. Kita nak didik diri kita supaya tak tinggal solat sunat fajar. Jadi kita solat juga, qada juga. Qada lah, niat dia qada. Solat qada sunat fajar. Sebab nak didik diri. Macam mana? Kalau tahajud tak ada qada. Tahajud kita biasa tahajud, terlambat bangun, qada waktu subuh tak ada. Kalau tahajud tak ada qada. Dia nak cerita solat sunat fajar ni besarnya dia punya fadilat sampai memang dibolehkan qada. Solat sunat lain tak ada qada. Dia kalau lewat bangun solat sunat je lah. Solat sunat ni sebenarnya boleh sebanyak mana pun. Nak 100, 200, 500 rakaat pun boleh. Niat dia apa? Niat dia solat sunat. Kita panggil dia solat sunat mutlak. Ini biasa kalau kita pergi misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, kita disunatkan untuk solat sebanyak yang boleh, apalagi masuk dalam raudhah. Nak solat sunat apa tu? Mula-mula tahiyat masjid. Lepas tu, itulah solat sunat mutlak. Jadi solat sunat mutlak ni kita niat je, usolli sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan berakatain ni lillahi ta'ala. Dah gitu je. Sunnah apa? Sunnah.
Sebenarnya memang zaman Nabi SAW, Nabi ajar kepada kita solat sunat ni semuanya tak ada solat hajat, solat apa sebut solat taubat, solat sunat taubat, sunat hajat, sunat semua tu tak ada nama dia. Asalnya semuanya solat sunat 2 rakaat. Cuma sebab dia berkaitan dengan hajat, kita pun tambahkanlah solat sunat hajat. Dia berkaitan dengan taubat, kita pun tambah solat sunat taubat. Asalnya semua solat sunat je. Kan? Jadi kalau tahajud, biasanya kalau tahajud kita biasa buat, kemudian kita terbangun lewat, kita tak buat waktu tu, kita boleh solat duha lebih sikit. Tapi bukan qada tahajud. Solat duha lah, cuma lebih sikit rakaatnya. Solat duha kan boleh sampai 12. Kalau solat duha kita boleh buat terus 4 rakaat, boleh satu salam. Sebab tu kalau tiba-tiba tengok orang main masjid waktu duha solat 4 rakaat, jangan suuzon kata oh ni qada lah ni. 4 rakaat kan. Qada semalam lah ni. Tak, sebab solat sunat duha boleh 4 rakaat. Satu salam. Dia yang tak boleh sekali 4, yang kena solat 2 rakaat ni malam. Salatul lail mathna Nabi kata. Kalau solat malam semua 2 rakaat. Kecuali witir. Witir ada 2 dan 1. Dia asing 2 dan 1. Baik, jadi itu maknanya kaedah solat sunat. Baik, kalau solat sunat yang pertama fajar tadi. Cuma kena ingat, kalau kita kata mendidik diri, betul-betul lah. Jangan sampai setahun tiap-tiap hari solat qada. Itu bukan mendidik nama dia, tu dah biasa qada semua kita. Asyik qada aja kan. Dia bukan mendidik. Mendidik ni maknanya kita usaha betul-betul nak buat sebelum solat subuh, tapi tak dapat. Jadi tak adalah sampai setahun. Ataupun seminggu tu tiap-tiap hari qada. Tu pun dia bukan dia juga tu. Tu maknanya sekali-sekala kita buat kan. Misal kata dalam seminggu ada sekali kan. Kita tertinggal. Maksudnya kita nak didik supaya kita rasa solat tu sangat penting, supaya jangan kita tinggal. Baik, itu keadaannya. Tapi tetap 2 rakaat sunat dia kan. Sunat fajar. Baik, kemudian zuhur. Zuhur ni dia boleh 2, boleh 4. Jadi boleh qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4, ataupun qabliyah 2, ba'diyah 2. Boleh. Cuma yang disebut dalam hadis 4. Ini kadang orang confuse sebab ada hadis sebut, kita cerita yang umum dulu Umum solat-solat sunat, sunat qabliyah ba'diyah ni zuhur ada 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Atau 2 qabliyah, 2 ba'diyah boleh. Kemudian asar ada 2 qabliyah, ba'diyah tak ada. Ba'diyah makna selepas ni, qabliyah makna sebelum. Baik, solat maghrib pula ada 2 ba'diyah, qabliyah tak ada. Sebelum tak ada kan? Kemudian solat isyak ada 2 qabliyah, 2 ba'diyah. 2 sebelum dan 2 selepas. 4 boleh. Cuma malam dia kena 2-2. Dia tak boleh 4 sekaligus. Kalau solat waktu malam dia kena 2 rakaat. Jadi kita nak kata solat sunat mutlak lah kalau nak buat lebih. Mutlak. Kalau qabliyah ba'diyah ada 2-2. Baik, sekarang ada yang kata lepas asar ada ke? Yang ini yang tak disebut dalam hadis. Lepas asar memang tak ada. Sebelum asar ada ke? Kita tak disebut dalam hadis. Sebab hadis ni cerita dia tentang kalau kita menjaga solat sunat ini sebanyak 12 rakaat ini, maka kita akan mendapatkan sebuah rumah dalam syurga. Jadi yang itu yang disebut 12 tu tak masuk yang asar tu. Tapi ada ke tak ada? Ada. Boleh kan? Cuma kalau boleh 12 ni kita buat. 12 ni termasuk 4 qabliyah zuhur dan 4 ba'diyah zuhur. Situ dah 8. Solat fajar 2, 10 dah. Kan? Jadi maknanya kita kata walaupun ada yang tak disebut dalam hadis tu, tapi solat tu ada. Maknanya kalau boleh kita buat lebih. Baik itu solat. Baik, sekarang kita nak sebut kat sini bagaimana wanita bila dia jaga solat 5 waktu, maka dia akan dapat masuk pintu syurga dari mana-mana pintu yang kita nak. Maknanya ni hebatnya, pintu yang tadi susah nak masuk tu, yang kita ni tak pernah sedekah sampai 40% kan. Tak nama pemurah kan. Kita ni hajah bakhilah. Tapi boleh juga masuk ikut pintu sedekah. Macam mana cara dia? Dia buat 4 benda ni. 4 yang kita dah sebut tadi tu, salah satunya ialah solat 5 waktu. Cuma kalau kita nak tengok 4 ni macam dah buat semua.
Kan? Apa dia 4 tu? Nombor 1, solat 5 waktu. Kan kita dah solat 5 waktu. InsyaAllah yang datang masjid ni jaga solat. Kan? Amin ya. Amin ya Rabb. Kalau ada dulu tu, kodok kan. Yang tertinggal dulu. Baik, kemudian puasa bulan Ramadan. Kita puasa. Kan? Kita puasa macam biasa. Kan? Buat bulan Ramadan kita tak tuang istilahnya kan. Tak tuang puasa. Kan? Kita memang puasa betul. Kemudian jaga maruah diri. Kita tak pernah dah pula kena tangkap basah. Kan? Maknanya kita dah jaga maruah kita rasa. Baik, kemudian taat kepada suami. At least tak ada lah suami kata kita ni isteri dahaka. Kan? Kita taklah dilabel orang isteri dahaka. Maknanya kita rasa kita dah buat 4-4 ni. Tak, dia ada. Sebenarnya 4 ni susah nak buat. Walaupun 4 je. Jadi ni kita nak tengok macam mana kaedah ke-4 perkara ni yang perlu kita buat supaya dia boleh jadi kunci pintu syurga. Baik, kita ambil yang pertama dulu, solat 5 waktu. Bukan semua orang yang jaga yang solat 5 waktu tu boleh dapat kunci ni. Solat 5 waktu yang macam mana? Yang pertama berdasarkan dalil surat muka surat 219 ataupun buku lama 260 tadi. 252. Ada ayat Quran tu kan? Surah Al-Ankabut ayat 45. Bawah tajuk solat 5 waktu. Baik, ayat tersebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya solat yang mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Baik, keji dan mungkar ni ada dua, al-fahsya' al-munkar. Kita kalau sebut dosa, satu je. Bahasa Melayu kita kalau dosa. Ada jenis dosa. Kecil besar dalam Arab pun ada juga kan. Al-kabair dosa besar kan. As-saghair dosa kecil. Kan? Tapi kalau kategori dosa, kita tak ada istilah fahsyak dengan mungkar ni adalah kategori dosa. Yang dosa manusia ni biasanya ada dua ni je. Fahsyak diterjemah sebagai keji, mungkar terjemah sebagai mungkar. Baik, beza apa dua dosa ni? Baik, yang pertama fahsyak ni adalah dosa yang berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan kita panggil apa kecenderungan gender. Jadi antara lelaki perempuan ataupun seksual lah kita katakan dalam dosa-dosa seksual. Kalau yang mungkar ni dosa-dosa selain pada tu. Ini misal kata mencuri, merompak, mengupak, mengadu domba, mencaci, menyakiti, mengambil hak orang kan. Itu semua masuk mungkar. Ya, kenapa dia bagi dua? Sebab biasanya manusia ni dia akan cenderung salah satu. Orang yang fahsyak dia biasanya tak mungkar. Orang yang mungkar dia tak fahsyak. Kecenderungan kita tu salah satu. Kenapa orang fahsyak tak mungkar? Sebab bila dia nak buat dosa yang bentuk zina misalnya, macam mana dia nak dapat orang yang boleh berzina dengan dia? Dia kena jadi orang yang mulut manis, kan? Tak menyakiti orang, yang disenangi orang, dia tak rompak barang orang, kan? Supaya orang terima dia. Ni ada kan sekarang ni kaedah-kaedah yang kita katakan dia namanya rogol tapi dia tak paksa. Tapi perempuan tu tak sedar, tak macam apa hanyut. Terima diam je sampailah lama. Kadang-kadang sampai berbulan, sampai bertahun baru dah sedar apa yang berlaku tahun lepas. Baru dah sedar apa yang dah berlaku dulu gitu. Kadang-kadang kelemahan akal wanita diperalatkan dan dipergunakan. Sebab itulah lelaki yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarga dia. Ini kunci dia. Sebab apa? Sebab keluarga dia adalah wanita dan kanak-kanak, golongan lemah. Jadi maksudnya orang yang terbaik adalah orang yang menjaga hak golongan lemah. Orang yang sentiasa mengambil tahu dan menjaga kebajikan golongan lemah tu orang baik. Jadi ini termasuk kalau lelaki dia tak ambil kesempatan atas sifat lemah yang ada pada wanita, itu baru baik betul. Sebab ada banyak yang ambil kesempatan. Saya ingat bila banyak musafir kan, antara benda yang kita baru ni ada yang sebelum yang umrah tu saya pergi Padang dengan anak saudara. Jadi perjalanan kami berdua yang orang nampak seorang perempuan makcik makcik lah orang nampak kan, makcik dengan seorang anak muda gitu kan, dia lelaki tapi dia masih muda gitu. Orang nampak lemah kan, lemah. Baik, bila orang nampak lemah ni, saya satu kesimpulan, bagi saya musafir ni satu bentuk iktibar yang kita nak ambil pelajaran daripada setiap pemusafiran. Baik, setiap kali musafir ambil pelajaran, dan pelajaran yang kita dapat bila musafir yang macam tu
Itu kali pertama lah musafirnya anak saudara ni. Yang orang nampak kita ni pada kedudukan lemah, maka ada dua golongan, dua jenis manusia. Satu yang rasa nak tolong, yang akan bersimpati dan rasa nak tolong. Jadi kita dapat kebajikan lebih pada orang lain kan. Contohnya kenderaan dia tu tak pergi sana, tapi dia nak tolong kita, dia bawa kita. Orang lain tak dapat. Kalau orang lelaki takkan dapat servis macam tu. Itu kelebihan perempuan kan. Ada orang yang selalu nak menolong bila nampak kita ni macam lemah gitu kan. Tapi ada orang yang ambil kesempatan. Dengan dia anggap perempuan ni mental dia selalunya kalau di-push-push kita jadi stres kan, emosi kita naik. Adalah tu yang buat macam tu. Di situ bagi saya secara peribadi saya belajar gitu, untuk mengawal emosi. Walaupun orang tekan kita macam mana pun, macam mana kita nak kawal supaya tetap rasional. Jangan main emosi sebab dia memang nak cucuk emosi kita. Tapi nampak ada golongan yang nak ambil kesempatan, yang nak cuba menipu. Tapi alhamdulillah selamatlah sebab kita ni bila travel macam tu kena jadi macam lelaki sikit kan. Dari situ tak manja sangat kan, tak follow je gitu. Sebab kita yang lead gitu kan. Anak saudara muda lagi, jadi kita yang memimpin perjalanan tu. Kita kena study banyak kan, kena tahu selok belok gitu kan. Misalnya kalau harga misalnya kan, kena tahu harga. Jangan main kalau shopping misalnya, kan sekarang senang kan, boleh check online. Ni tips shopping. Di tempat di luar negara sana, kadang-kadang ada orang yang suka ambil kesempatan. Kita kadang nak menawar banyak sangat, tak tergamak. Tapi rupanya memang dia lipat kali gandakan harga tu, tak wajar, tak patut. Ada negara yang misalnya kalau jual untuk rakyat dia, harganya 1/4 daripada harga untuk pelancong. Untuk pelancong mahal. Ada juga tempat tak sama ikut negara kan. Ada negara yang dia test kita tahu harga ke tidak. Kan? Jadi bila kita tak tahu harga, kira okey lah kan. Ada setengah tu sampai kita kena pergi tinggal dia, setelah 10 meter baru dia panggil, baru dia bagi harga yang kita nak. Maknanya kita tahu harga. Dia tengok orang juga. Saya pernah kat Vietnam, satu barang tu letak harga 300 baht kan. Duit dia lah 300 baht. Saya datang ke tempat lain harga dia 120. Jauh sangat beza kan. 120 tapi nak cuba cari yang 100 kan. Jadi jalan lagi. Yang sampai besoknya tu ke tempat tu 300. Maknanya dah confirm lah, memang tak ada dah harga yang lebih murah pada tu. Kita pun dah check online, memang harga tu harga yang memang patut. Jadi pergi tempat dia 300 saja. 300 sekali saya tak nak. Dia tanya berapa nak berapa. Saya kata saya tak nak. Dia kata okeylah 250. Saya tak nak. Dia kata, bagi harga bagi berapa? Saya terus letak 100. Dia marah kan. Murah sangat 250 terus minta 100 kan. Dia marah kan. Kata okeylah 200. Dia pun terus kurang lagi kan 200. Dah last 200 kan. Kata tak 100. Itu dia kata okey bagi harga betul. Yang ni memang kita bagi berapa nak. Okey saya pun letak betul lah 120. 150 dia nak cara menawar kan, setengah tempat gitu. 150 kata. Tak apalah saya tak nak. Dia tarik Vietnam ni hati-hati, dia tarik kita. Dia tarik sungguh kata kan. Dekat Arab dia tak tarik sangat, dia pegang kan. Tapi kalau Vietnam dia tarik sungguh, kadang macam tak lepas, kita kena lepaskan tangan kita. Akhirnya saya pergi tinggal sungguh kan. Saya kata saya tak nak, saya nak 120 kan. Sebab dah tahu harga, kita pun maknanya menawar bukan suka-suka hati, dah wajar kan, dan kita tahu tu harga dia. Akhirnya dah pergi sampai dekat 20 meter juga. Dia panggil, okey 120. Barulah kita patah balik. Boleh memang 120. Memang ada tempat macam tu. Jadi kita yang nak kena study lah, kena belajar. Sekarang lebih mudah sebab boleh check online. Sekejap pergi kedai buka, kena ada wifi. Sentiasa ada data kan. Pergi kedai dia check. Kat Malaysia pun kita boleh buat gitu. Sebab sekarang dah boleh check. Cuma kita kena sesuaikan. Kadang-kadang online memang jauh lebih murah. Sebab dia misalnya dia memang pengeluar. Kedai kita beli tu bukan pengeluar, dia dah orang ketiga misalnya. Memang dia mungkin agak mahal, tapi masih wajar dia, kan? Paling kurang kita survey tu jangan ambil satu harga je, ambil beberapa harga. Okay, ni yang paling wajar, paling sesuai. Jadi itu maknanya kaedah tu. Tapi memang ada orang sentiasa mengambil kesempatan. Wanita ni dia biasanya orang kalau nak promote barang, dia promote perempuan. Sebab kita mudah naik emosi, tenggelam akal. Dia emosi dengan akal, dia tak boleh bergerak sama. Dia kalau naik rasional akal kita, emosi akan tenggelam. Bila naik emosi, akal tenggelam. Jadi biasanya promosi ni dia akan
hilangkan akal kita. Itu teknik dia. Saya meniaga kok. Tapi saya tak buat macam tu. Tak tergamak. Tapi orang ajar. Memang suruh buat macam tu. Saya kata, ini tak sesuai dengan apa yang saya ajar orang. Saya ajar supaya selalu rasional. Tiba-tiba dia suruh hilangkan akal orang. Kan? Jadi ni kita bagi tahu. Maknanya kalau nak shopping kena selalu rasional. Kan? Selalu rasional, kita nak beli apa, kita perlu apa, yang apa yang kita tak perlu, kena selalu rasional. Baik. Jadi maknanya bila ada golongan macam ni, cuma kita kata majoriti golongan yang akan ambil kesempatan. Itu memang dah lumrah alam. Kebanyakan orang dia suka ambil kesempatan atas golongan lemah. Dan hanya minoriti saja yang akan betul-betul membantu dan bagi kebajikan kepada golongan lemah. Itu termasuk masa pergi Padang tu yang saya dapat pakai motor cuba. Biasa kita kena sewa motor. Dia bagi pakai motor dia kat hotel kan. Saya tanya dia kat mana nak sewa motor. Dia kata, kalau nak pakai motor hari ni boleh pakai motor saya. Tak payah bayar, isi minyak tu. Dapatlah pakai petang sampai malam. Saya kata malam sampai pukul berapa? Dia kata sampai saya balik lah. Balik pukul berapa? Tengah malam kan. Tutup pintu kata. Tak apalah, kita orang pun memang kena balik sebelum tu. Jadi maknanya ni kalau orang lelaki tak dapat lah. Sebab orang lelaki pandailah cari sendiri kan. Ni sebab dia nampak kita lemah, maka dia nak tolong. Kan? Kita pun jangan ambil kesempatan dah. Dia kata gitu, kita pun pakai percuma je kan. Isi minyak cukup-cukup dah kan. Kita tolonglah misalnya isi minyak penuh kan. Penuhkan gitu kan. Kalau boleh apa-apa yang misalnya kotor-kotor ke kita bersihkan. Jadi kita bagi dia pulangan, servis balik kan. Itu dia segi Islam, dia ajarkan ta'awun, saling tolong-menolong. Dia tolong kita tolong dia balik. Ya. Jadi itu maknanya bila kita tahu adanya orang yang macam ni, itulah kehidupan, maknanya mengambil kesempatan, itu lebih banyak orang yang nak ambil kesempatan. Baik, sekarang bila orang yang nak menolong golongan lemah ni, termasuklah bagaimana lelaki Allah perintahkan untuk selalu menjaga hak-hak wanita. Sebab wanita ni memang dalam mana-mana zaman dan tamadun pun dia selalu dipandang lemah. Dia dipandang lemah bukan sebab lemah sebenarnya. Sebab kekuatan kita tak nampak. Kekuatan orang lelaki nampak. Dan orang kalau nak tahu kekuatan perempuan, dia kena study, kena belajar, baru dia tahu kekuatan perempuan. Contoh doktor tahu siapa kuat lagi antara perempuan dengan lelaki. Doktor tahu perempuan lagi kuat, ada doktor kat sini. Dan secara medikal perempuan lebih kuat, tapi siapa yang tahu? Doktor. Orang yang belajar. Kalau tak doktor pun dia belajar. Tapi kalau kata kuat secara fizikal, ni budak kecil pun tahu. Orang lelaki kuat angkat barang berat-berat kan. Dia nampak, wah ayah boleh angkat tong besar-besar, tong gas pun ayah boleh angkat. Tapi dia tak tahu lepas tu ayah kena tidur berapa jam. Sebab sebenarnya secara kita tahu kaedah ilmu, secara ilmiahnya, sistem badan lelaki ni dia memang kuat, tapi kuat dalam satu masa. Lepas tu dia lembek. Dia kena tidur. Dia kena rehat. Tapi kalau perempuan, dia nampak lemah tapi tenaga dia panjang. Dia ibaratnya kalau kita bateri kan, bateri kita ni bateri Duracell. Bateri yang berpanjangan gitu, nampak slow je jalannya tapi panjang gitu. Sebab tu boleh buat kerja pagi sampai ke malam. Tapi tak kuat nak angkat yang berat-berat. Orang lelaki nampak je gagah boleh angkat berat-berat, tapi lepas tu terus bateri dekong. Terus kena charge balik. Jadi yang itu orang tak nampak. Orang tak nampak yang kita kerja pagi sampai malam, siapa yang nampak? Hanya orang dalam rumah je nampak, orang kat luar tak nampak. Kita tak boleh nak live pagi sampai malam. Live nak bagi orang tahu kita buat kerja pagi sampai malam, tak boleh. Itu kan privasi kita kan, aurat kena jaga semua susah dalam rumah. Jadi maknanya sebab itu manusia selalu memandang lelaki lebih kuat, lelaki lebih hebat. Sebab dia punya kelebihan nampak secara zahir. Wanita tak nampak. Contoh kuat. Lelaki kuat fizikal tapi wanita kuat menahan sakit. Menahan mana siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Kan? Lelaki memang kita nampak rasional, wah hebat rasional. Sebab Allah memang cipta dia, akal dia lebih daripada emosi. Kita ni kalau duduk diam, dengan lelaki duduk diam, pahala perempuan duduk diam lebih besar. Kenapa? Sebab kita duduk diam maknanya tengah tahan perasaan. Kan? Anak cucu tak balik raya, kita diam, dia tak buat apa-apa tu, pahala besar. Sedih kan? Tapi tak menangis, tak beletih kan? Tak marah-marah, maknanya kita tengah menahan, sabar. Orang lelaki dia diam, memang dia tak ada perasaan kan? Anak cucu tak balik lah, dia orang busy, biarlah. Dia lebih rasional. Tapi sebab dia tak tahan apa-apa perasaan, dia tak ada apa-apa pahala.
Jadi kuatnya wanita pada menahan perasaan, padahal dia dibagi perasaan yang lebih daripada lelaki. Tapi orang tak nampak benda tu. Kan? Tahan sakit pun orang tak nampak. Kan? Kadang-kadang tiap-tiap bulan tu, yang masih ada haid tu, ada yang senggugut dia tu sakit. Diam je dia. Tak buat apa-apa. Orang tak nampak dia tengah tahan sakit. Tahunya dia diam. Cuma tak ada nak senyum. Boleh senyum kambing je. Tak ada nak senyum betul. Orang lelaki dia diam memang dia tengah tak buat apa-apa. Orang lelaki memang kalau dia tak buat apa-apa maknanya dia tengah tak buat apa-apa. Sebab dia tak ada apa-apa dalaman yang dia perlu kendalikan gitu. Wanita ni ada banyak konflik pun satu hal, nanti yang masa senggugut satu hal, bila istihadah diam tu tengah confuse. Ni istihadah ke bukan? Kena solat ke tidak? Itu semua ada pahala. Itu kelebihan jadi wanita ni, kadang kita tak perlu buat apa sangat, pahala dah sedia ada. Selagi kita terus berada di atas jalan Allah. Itu belum contoh menopause. Kalau menopause mula rasa tak sihat badan, panas-panas. Selagi kita diam, tak marah-marah, tak mengamuk-ngamuk, maknanya kita tengah tahan sabar. Dapat pahala. Tapi orang tak nampak. Jadi itu maknanya kelebihan yang nampak, kelihatan tu menyebabkan mereka akhirnya dipandang lebih hebat. Padahal wanita ada kehebatan dia. Baik, jadi itu yang kita kata orang yang berbuat zina ni misalnya, dia biasanya memang perangai dia baik. Itu yang kadang-kadang kita kata dia tu memang dia pakai macam tu tapi dia baik sangat. Dia tak kira baik. Sebab dosa memang ada dua jenis. Jadi itu yang fahsyat dan kemudian yang mungkar ni maknanya yang dosa-dosa selain daripada fahsyat tadi. Dan maknanya kalau solat kita solat daripada sejak baligh sampai sekarang tapi tak tinggal dosa. Tu duk mengumpat dari dulu, tak pernah berubah. Dulu, kini dan selamanya. Kekal macam tu lah, tak pernah berkurang langsung. Maknanya solat kita tak mengubah apa-apa dalam diri kita. Solat yang macam ni tak masuk. Kita ni perangai kita tu, kita katalah dulu suka sangatlah jadi internet kampung. Internet kampung ni, pergi rumah tu bawa cerita, pergi rumah ni bawa cerita, habis heboh satu kampung. Dan kita lah juru hebah kat kampung tu kan. Semua cerita yang sampai kat kita, semuanya orang kampung tahu. Maknanya dari dulu sampai sekarang dah berpuluh-puluh tahun kita solat, tapi tak berubah langsung kita punya dosa tu, kita langsung tak tinggal. Maknanya solat kita tu bukan solat yang membawa kepada syurga Allah SWT. Bukan solat yang boleh jadi kunci pintu syurga. Solat kita tu tak ada apa-apa. Kena check balik. Pasal apa tu solat jadi macam tu? Kita pernah ada kita bincang sebelum ni dalam buku ni juga. Mengenai dengan kaedah kita nak masuk dalam solat. Masuk dalam solat ni maksudnya, dia solat ni kalau ikutkan, dia macam dating kan. Dating kita dengan Allah. Kita berdua-duaan dengan Allah sahaja. Jadi kita naik di atas sejadah, bayangkan macam kita masuk lift. Naik, duduk je atas sejadah ataupun berdiri kat sejadah je, okay, masuk lift. Masuk lift ni, kalau tak tekan butang, tak pindah tingkat kita. Masuk lift, masuk je. Duduk dia. Duduk tingkat G lah kita. Duduklah 20 minit dalam tu pun G kita. Tak naik tingkat 18. Tak naik tingkat 15. Pasal tak tekan apa-apa butang. Jadi solat ni kena tekan butang tu, supaya kita akhirnya naik jumpa dengan Allah. Solat ni kita nak jumpa dengan Allah. Butang apa kita nak tekan? Butang meninggalkan dunia. Itu butang pertama. Tinggal semua benda yang ada dalam fikiran kita. Sebab itulah kenapa Nabi suruh kalau ada makanan dah terhidang, makan dulu. Supaya tak teringat-ingat makanan tadi. Kena pula yang dihidang tu ayam Korea, burger hitam, burger apa taman hitam kan. Dan lepas tiba-tiba kalau yang veteran sikit ni lompat tikam kan. Apa kuih-kuih lama kan, seri muka semua orang moden tak kenal dah kan. Kuih taik minyak, taik itik kan. Tu maknanya benda yang kita suka tiba-tiba terhidang, lepas tu kita pergi solat. Memang otak kita tak boleh fokus. Tambah-tambah banyak kanak-kanak pula kat rumah tu. Risaulah kita habis ke depa kan. Habislah budak-budak ni makan, aku tak ada dah lah kan. Duk fikir dalam solat. Kenapa disuruh makan dulu? Sebab dah terhidang. Supaya dalam solat kita boleh tekan switch tu. Tekan switch untuk tinggalkan dunia. Termasuk makanan yang kita dah teringin sangat nak makan tadi. Tapi jangan setiap kali nak solat baru nak hidang makanan. Itu cari pasal.
Kan, tiap kali nak solat je hidang. Lepas tu bila hidang, ni dah hidang kena makan. Itu alasan namanya. Mencari alasan untuk solat lambat. Kan, itu tak boleh. Baik. Sama juga kalau ngantuk. Nabi suruh tidur dulu kan. Cuma syarat dia tidur kita jangan 8 jam. Ngantuk dah ni. Pasal apa ngantuk? Belum solat lagi tapi dah ngantuk. Pukul berapa sekarang? Pukul 11 malam. Pasal apa tak solat lagi? Kan? Lepas tu tidur pula sampai 8 jam. Pukul 11 tidur, bangun pukul 7. Habis isyak kita. Alasan tadi ngantuk. Itu tak betul. Kan? Siang hari kalau kita tidur jangan sampai 2-3 jam. Siang hari ni setengah jam cukup. 1 jam paling lama. Lama sangat lah tu sejam. Dan dia sebenarnya 15 minit pun cukup. Kan? Setengah jam lah yang normal je, yang Nabi ajar nap kita panggil kan. Nap ni maknanya tidur sekejap. Qailullah dalam bahasa agama kita ajar qailullah. Baik, tidur yang sedikit ni akan membentuk kualiti hidup kita. Kan? Sebab apa orang selalu ngantuk lepas zuhur? Tengah hari tak tidur. Jadi kita berjaga terlampau panjang, jadi ngantuk. Kalau tengah hari kita tidur dalam setengah jam kali 15 minit, dia bersamaan dengan 4 jam kita tidur. Tu waktu makan tengah hari, skip tengah hari boleh. Skip makan tengah hari, tidur masa tu. Sebenarnya suhu badan kita turun. Pukul 12.30, pukul 1, dalam setengah jam sebelum zuhur tu suhu badan kita turun, siap sedia untuk berehat. Tiba-tiba kita sumbat je makanan. Tiba-tiba terkejut hilang kita. Tadi nak shutdown, kita on balik. On terus level 5 pula tu. Pasal masuk daging, nasi biryani kan. Dan dia terkejut, dia bekerja semula. Jadi dia melanggar fitrah badan kita. Itu sebenarnya antara kaedah menjaga kesihatan tu, salah satunya adalah ikuti, follow fitrah badan kita ni berdasarkan penciptaan dia. Jadi Allah dah cipta badan kita ni, dia ada jam kerja dia. Bila kita ikut tu, tu antaranya. Selain daripada jaga makanan, aktiviti, antara lain juga termasuk fitrah badan kita. Jadi Allah cipta misalnya waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah cipta malam untuk berehat, siang untuk bekerja. Follow dia. Sebab tu maknanya pencipta kita dah beritahu dia cipta sistem badan kita macam tu. Bila kita lawan, badan kita akan melawan. Dia bekerja keras. Kerja keras untuk lawan sistem badan. Time nak kerja, tiba-tiba kita tidur. Kan pagi tu kan, banyak orang tidur. Sampai orang kalau tak tidur pagi, orang ajaib. Sekarang jadi macam tu kan. Asalkan pagi tak jawab mesej je, orang kata tidur. Padahal kita busy pagi kan. Pagi kan sapu sampah, kemah rumah semua kan. Orang kata, oh tidur lah ni, tak jawab mesej. Orang kalau dah sapu sampah, kemah rumah, masak-masak, mana nak baca mesej? Tapi orang sampai maknanya mentaliti kita, oh kalau pagi, mana tidur. Sebab dia dah jadi sangat biasa. Dan ini Alhamdulillah, sini ni macam agak kampung lah walaupun dia masih KL Selangor kan. Jadi bangun awal kan. Kalau kuliah sini pagi, saya ingat dulu sebelum PKP dulu kita lagi awal, 8.30 kan. Kita mula lagi awal. Sebab masa tu saya belum ada kuliah pagi online. Sejak PKP tu ada kuliah online pagi. Kuliah tu asalnya fizikal juga. Masa PKP dia online kan. Lepas tu keterusan sampai sekarang. Jadi kuliah kita terpaksa dilewatkan sikit. Tapi kalau belah KL sana, tak ada lah nak mula awal-awal jangan. Yang pusat bandar betul tu kan. Dia memang, dia biasa pagi dia tu 9 paling awal. Tu pagi dah tu. Ada pula setengah orang tu bila kita sebut pagi esok pagi jumpa. Pukul berapa? 11. Tu pagi dia. Sebab tidur. Pukul 11 tu nak dekat tengah hari, terpacak nak terpacak dalam matahari. Dia bangun-bangun. Itu melawan sistem badan. Jadi tu maknanya konsep kita kata bagaimana solat kita memperbaiki hidup kita. Bagaimana solat kita membuatkan kita semakin lama semakin meninggalkan dosa dan maksiat. Paling kurang minimum yang dulunya dosa tu kita selesa buat, sekarang kita dah rasa bersalah. Misal kata mengumpat, ada orang selesa mengumpat. Mengumpat ni kan dia macam kalau program TV tu kita panggil dia gosip. Gosip kan best tu program paling laku. Paling laris memang buat gosip. Cerita artis tu, artis ni, tu paling orang suka. Jadi memang ada orang selesa bergosip. Tak ada rasa salah apa-apa langsung. Malah dia tambah-tambah lagi. Gosip tu dengan buat lakonan semula kepada gosip tu. Rasa selesa kita dengan gosip. Baik, kalau kita pernah rasa selesa dengan gosip, kalau kita betul solat kita tu memperbaiki kita punya maksiat tadi, maknanya kita nak tinggal maksiat. Kalaupun sekarang masih bergosip, tapi paling kurang dah rasa tak selesa. Masa tengah duk
membawang kan. Bahasa glamour ni membawang. Tengah membawang tu rasa, bawang apalah aku buat hari ni kan. Rasa gitu, tapi buat juga. Kan paling kurang dah rasa macam tu. Kan? Kemudian sampailah bila kita dah mula rasa bersalah, insya-Allah dia akan berkurang. Pelan-pelan dia akan berkurang. Dan jangan lupa minta dengan Allah supaya Allah jaga kita. Sebab benda tu bukan mudah kan. Apalagi maksiat yang dah terbiasa, apalagi yang dah dididik oleh mak bapak kita. Merompat ni benda yang kadang-kadang mak kita ajar kita tanpa kita sedar. Kita pun ajar anak kita tanpa sedar. Dia bukan ajar suruh merompat tak. Tapi bila anak tu balik sekolah merompat cikgu dia, kita suka dengar. Siap tanya lagi. Jadi anak tu bila dia, hari ni kita tanya dia tak boleh jawab, esok dia teropong cikgu dia. Dia perhatilah yang mak dia tanya semalam dia tak boleh jawab. Besok dia perhati kesilapan cikgu dia tu untuk dia balik cerita kat mak dia. Dia tak sedar tanpa sedar kita mengajar dia untuk dia suka mengumpat. Kita pula seronok dengar lagi kan. Tanya lagi. Jadi kita pun kadang terdidik macam tu juga. Jadi maknanya kat situ kita kata bila dah terbiasa dengan dosa macam tu kita usaha kan paling kurang dia berubah lah. Sebelum kita mati dia berkurang. Itu baru kata solat yang menjaga kita daripada fahsyat dan juga mungkar. Baik, kat bawah tu perlu disedari bahawa dalam kehidupan ini kadang-kala seseorang tidak berniat untuk lalai dalam solat. Namun dia telah terjerumus dalam kelalaian mengerjakan solat tanpa sedar. Khususnya bagi para wanita, terdapat beberapa keadaan yang sering membuatkan wanita lalai dari mengerjakan solat, iaitu satu, kerana keasyikan membeli belah atau melakukan tugasan harian sehingga tidak menyedari waktu solat yang telah pun berlalu. Baik, yang kedua, melambatkan mandi hadas besar selepas haid sehingga darah yang telah kering beberapa hari. Yang ketiga, wanita yang mempunyai anak kecil sering meninggalkan solat kerana merasa sukar apabila anak sering menangis setiap kali ibunya hendak menunaikan solat. Baik, ini beberapa kelalaian yang kita nak contoh gini. Kita ni kadang rasa kita jaga solat kan. Kita tak saja-saja tinggal solat. Tapi ada lalai. Lalai ni maknanya yang dimasukkan dalam kategori fawailul lil musallin. Celakalah kepada orang yang meninggalkan, orang yang solat. Celaka kepada orang yang solat, siapa dia? Orang yang lalai dalam mengerjakan solat. Itu yang masuk dalam tu bukan yang tak khusyuk tu. Tapi yang masuk dalam tu ialah yang memang tinggal solat. Lalai. Baik, cuma bagi kita wanita, kenapa solat, jaga solat 5 waktu je dah boleh jadi kunci pintu syurga? Sebab bukan senang untuk perempuan jaga solat. Kat mana susahnya tu? Antaranya sebab kita ada haid. Haid ni menyebabkan satu, haid dah kering, kita belum lagi mandi wajib. Mungkin kadang-kadang sebab bekerja. Dan misalnya kering haid subuh. Tapi kerja balik isyak, malam. Kat KL ni kadang balik rumah malam. Kan? Sampai rumah tu malam. Takkan nak mandi kat pejabat. Kan? Ada orang mandi wajib kat pejabat. Tak ada kan? Maknanya apa? Dia miss zuhur, asar, maghrib, isyak baru dia sampai rumah. 3 waktu solat. Dan ini kalau puluhan tahun bekerja, berapa banyak solat dah kita lalaikan. Ini yang kenapa Allah tu tak wajibkan wanita mencari nafkah. Antaranya Allah dah bagi kita satu fitrah yang menyebabkan bekerja akan menjadi sangat susah pada kita. Termasuklah dalam bab nama jaga solat ni, sebab haid tadi. Kan? Dan kemudian misal katalah kita ni jenis jaga wudu. Kita pun solat. Zuhur solat, asar solat, maghrib kita solat. Rupanya darah dah keluar dah waktu tengah hari. Tak perasan. Sebab kerja lah, tak pergi toilet tak kan. Jadi tak perasan. Jadi kita tersolat juga pada waktu yang tak sepatutnya kita solat. Waktu kita dah datang haid. Memang nak kata dosa tak dosa. Dia tak salah sebab kita tak sengaja. Cuma kalau salah sangat, maknanya kita dah masuk kategori orang yang lalai. Sebab kita ni macam mungkin kata apa, tak alert dengan diri kita sendiri, tak kenal diri kita. Itu antara kesyaghalan ataupun kesibukan fikiran wanita yang nak kena fikir tentang diri kita saja tu banyak. Itu termasuklah bab haid tadi. Datang haid, habis haid bila. Misal kata kalau nak bersiap pergi mana-mana, antara benda yang kita kena tengok jadual kita datang period bila. Nak bawa bekal apa, itu semua orang lelaki tak payah fikir. Jadi bila orang lelaki tak payah fikir, maka Allah bagi dia kesibukan berfikir tentang mencari nafkah. Situ sebenarnya kalau kita kata, kalau kita follow betul fitrah kita dengan
hak dan kewajipan yang Allah bagi dia cukup cantik dan sangat mudah untuk kita laksanakan. Yang susah tu sebab dah tunggu kembali. Kita dah terpengaruh dengan hak-hak sama rata kan, dengan pandangan-pandangan manusia, tanggapan masyarakat. Kita terpengaruh dengan tu yang jadi susah. Tapi kalau wanita nak bekerja, maka Islam benarkan. Cuma bukan suruh, dia tak suruh. Cuma kalau nak sangat tak apa. Tapi dengan syarat kan. Dengan syarat antaranya dapat jaga diri. Salah satunya jaga diri daripada solat tadi kan. Menjaga solat kita, termasuk juga jaga pergaulan kita, pakaian kita. Banyak benda kita kena jaga. Kalau mampu jaga ni okey. Maknanya kita mampu, kita kuat untuk buat ibadah tambahan, iaitu bekerja. Tapi kalau tak mampu, mana tak boleh buat. Sebab benda tu bukan benda kewajipan. Jadi maknanya kalau wanita sampai bekerja, sebenarnya kita beritahu kebanyakan wanita bekerja dia tak mampu. Tak mampu sebab apa? Sebab terabai tanggungjawab asal dia. Terabai diri dia sendiri, kewajipan dia kepada Allah. Kan aurat dia terabai. Kemudian ikhtilatnya lagi. Kan? Kemudian wanita ni yang susah satu lagi, suara. Orang lelaki tak payah jaga lenggok suara dia. Dia nak menyanyi ke, nak berlenggok-lenggok macam mana pun, nak suara macam buaya boleh, nak suara macam buluh perindu pun tak ada masalah. Kat mana-mana bila-bila masa. Kan? Tapi perempuan tak. Perempuan kena selalu jaga tone suara kita. Tak boleh suara buluh perindu tu jangan bawa kata-kata. Dia boleh dekat sang perindu saja. Yang ada di rumah. Yang mahram kita saja. Nak kawal tu bukan senang. Maknanya selalu kena, dalam kepala ni dah kena selalu fikir, alert dengan volume suara, dengan echo suara kan. Kalau mic speaker tu ada echo dia kan, nada kena selalu alert. Berjalan, langkah kaki pun kena jaga. Orang lelaki nak jalan, dia kalau jalan macam sotong pun kalau dia tak berniat jadi sotong tak apa, dia tak ada masalah. Sebab orang tengok dia jadi sotong, orang bukannya suka tengok, geli ada kan. Jadi dia tak ada masalah. Perempuan lain, katalah waktu tu kita lembek sangat tak larat, akhirnya kita punya jalan dah memang sotong. Makin sotong bila kita tengah tak larat. Kena jaga. Jangan sampai langkah kaki kita menarik perhatian. Maknanya banyak benda yang kita kena jaga bila kita keluar. Jadi sebab itulah kalau kita ambil balik kesinambungan, kenapa Allah bagi lelaki jadi pemimpin? Antaranya Allah tak bagi dia kesibukan dalam fikiran dia. Untuk fikir ni bila keluar rumah nak kena fikir langkah kaki, kena fikir jaga suara. Lelaki tak payah fikir semua tu. Jadi kesibukan dia adalah untuk memimpin semata-mata. Sebab itu bila wanita jadi pemimpin tertinggi, sedangkan dia banyak kena fikir tentang diri dia, tu kita belum bincang lagi tentang penjagaan aset-aset dari atas hujung rambut sampai ke hujung kaki. Tu pun boleh habis sehari pergi salon kan. Kalau nak jaga betul. Luaran, dalaman, macam-macam kena jaga. Jadi maka Allah bagi kepada mereka kesibukan kepimpinan. Dan bila wanita jadi pemimpin, maka kita kata kesibukan kita untuk berfikir tentang kepimpinan kita tu terhad. Sebab ada keadaan yang kita memang terpaksa fikir tentang diri kita. Memang kena fikir. Jadi itu makna konteks. Sebab tu untuk menjaga solat kadang-kadang kita lalai sebab yang haid tadi dah kering, dah sepatutnya mandi wajib, tapi kita tunda-tunda. Kan? Jadi lalai, sebab tu susah nak jaga. Itu belum cerita istihadah yang confuse. Kan? Pasal apa confuse? Pasal tak belajar. Kalau confuse, lepas kita dah belajar masuk kelas haid istihadah, tapi confuse juga, yang tu dimaafkan. Tapi kalau tak belajar, lepas tu confuse, itu salah. Dosa. Dosa pasal apa? Dosa tak belajar. Pasal kita memang ada haid, memang ada, darah tu memang ada. Tiba-tiba tak belajar tentang darah tu, lepas tu nak confuse. Memang confuse lah. Kan? Macam orang misal katalah, kita tak belajar tentang satu jenis makanan tu namanya spaghetti aglio olio. Contoh. Tahu kan? Orang yang biasa makan tahu, tapi ada orang tak tahu kan. Dia ingat apa lio-lio kan? Kita katalah, ada orang bagi kat kita, ni spaghetti aglio olio tau. Kita ni tak kenal. Spaghetti kita kenal lah. Tapi biasa kalau orang bagi kita spaghetti, kita gorengnya. Kita rebus macam tu je kan. Tiba-tiba ada aglio olio lah, bolognese lah, macam-macam nama kan. Kita tak kenal.
Bila kita tak pernah belajar pasal spaghetti dan jenis-jenisnya, tiba-tiba orang bagi kat kita, kita confuse. Ni aglio olio ke bolognese carbonara ke, kan kita confuse. Memang wajarlah kita confuse sebab tak tahu, tak pernah belajar kan. Tapi kalau dah belajar, tiba-tiba confuse. Ni carbonara ke aglio olio, memang muka nak sama kan. Color dia nak sama kan. Cuma satu berkuah sikit, satu kurang kuah. Kita confuse pasal apa? Pasal orang tu dia masak aglio olio tapi ada kuah. Kita pun confuse. Itu wajar sebab kita dah belajar tapi confuse juga. Maka dimaafkan kalau kita confuse. Sebab yang salah bukan kita sebenarnya. Orang tu yang silap masak aglio olio berkuah lah. Aglio olio patut tak ada kuah. Siapa tak kenal lepas ni boleh google. Apa dia lah aglio olio, lepas tu carbonara, bolognese, ada macam-macam nama spaghetti. Memang tu bukan makanan orang Melayu kita. Cuma anak-anak moden sekarang suka lah tu. Baik. Tapi kalau tak pernah belajar, lepas tu orang buat main kat kita ni aglio olio tau. Spaghetti aglio olio. Kita confuse. Rupanya bolognese. Bolognese muka tak sama. Bolognese colour dia lain. Tu kalau confuse dengan aglio olio, maknanya memang kita tak reti. Kan? Jadi maknanya kita salah bila kita katalah orang pesan kat kita beli spaghetti aglio olio, kita bawa balik spaghetti bolognese. Salah pasal apa? Pasal kita tak belajar. Dari awal kita tak belajar. Jadi yang inilah dalam bab hukum hakam, kita tahu dah, kita memang ada darah tu, kita ada, haid tu ada, tapi tak belajar. Lepas tu confuse. Itu dosa. Jadi kita akhirnya tak solat dalam keadaan sepatutnya kita solat. Tu yang maknanya kita kata apa, antara kelalaian yang biasa kita lakukan. Ataupun kadang-kadang shopping. Shopping ni kita kata tadi boleh hilang akal kan. Lupa tu. Tiba-tiba balik tu seronok punggah barang. Kan? Lepas kita shopping-shopping, balik tu nak buka lah apa benda kita beli tadi. Tiba-tiba orang kata, kita belum solat asar lah. Dah pukul 7 suku. 15 minit lagi nak maghrib. Kita kata, Allah ya ke? Alamak, lupa. Kan? Lepas tu kalut kita pergi solat. Tapi kadang-kadang ada orang, dia dah tahu 7 suku, pergi masuk bilik air mandi pula. Ada. Kan? Dia kata, ni untuk kebersihan. Kan? Membersihkan diri sebelum solat. Mandi, lepas tu azan maghrib. Dosa tu. Sepatutnya memang untuk kebersihan bagus. Tapi dalam keadaan tu tak boleh mandi. Haram mandi masa tu. Sebab jadi solatnya qada. Jadi maknanya itu kelalaian. Tambah-tambah bila masuk shopping mall yang tak nampak matahari. Lagilah kan. Jam tangan rosak pula tiba-tiba. Kan? Semua rasa sekejap je kan. Beli-beli, tengok-tengok barang tu rasa sekejap je. Tiba-tiba kita lalai. Baik. Dan kemudian yang ada anak kecil ni yang masih muda. Kan biasanya yang anak kecil-kecil berderet kan. Itu kadang-kadang banyak ibu-ibu muda tak solat. Sebab susah jaga anak. Kadang-kadang anak dah besar, cucu pula. Jaga cucu kan. Inilah kalau seboleh-bolehnya kan, kalau boleh kita kata kalau ada anak kecil tu, memanglah nenek suka jaga anak tu. Tapi sebenarnya satu sudut, dia lain, memang lain. Nenek ni dia sayang lebih kan. Bila sayang lebih, dia nak didik tu dia susah. Didik ni kan dia kena ada push and pull. Kadang marah, kadang sayang. Dia kena ada dua-dua. Dia tak boleh sayang sepanjang masa. Nenek selalunya sayang je. Tak pernah marah. Salah pun tak dihukum. Malahan bila anak dia nak hukum cucu tu, mak alah. Anak pun pandai sembunyi belakang nenek. Yang tahu dah, ayah angkat rotan je, kalau dia sembunyi belakang nenek, confirm lepas. Nenek pula cover. Kesian ke cucu ni kecil lagi. Tak berjayalah pendidikan dia. Gagal. Jadi itu satu sudut kan. Memang kita tahu juga, saya dalam dari segi psikologi, seorang anak yang dijaga oleh nenek sepenuh masa, memang tinggal dekat nenek betul, anak tu akan manja lebih. Sebab memang secara fitrahnya nenek memang sayang cucu lebih pada anak. Masa dia jaga anak dia garang, dia jaga cucu tiba-tiba jadi baik. Memang gitu dah. Sebab satu sudut sebenarnya orang kita ni bila berumur, kita punya psikologi, pemikiran, jiwa, fizikal semua lebih banyak persamaan dengan kanak-kanak. Masa jadi ibu, dia kuat. Bila makin bertambah usia, fizikal kita balik sama macam budak-budak balik. Kan? Jadi kita lebih, lebih tak tergamak nak buat apa-apa pada anak tu sebab kita merasa lemahnya badan kita. Kan? Itu satu sudut lah.
Jadi makna ibu-ibu ni bila dia jaga anak, bila anak tu kecil-kecil, kadang dia rasa susah nak solat. Ada anak yang tak mau lepas dengan mak dia. Mak nak pergi toilet pun tak boleh. Dia nak ikut. Kan? Mak kata, mak nak pergi buang hajat besar ni. Nak ikut juga. Kan? Tak boleh, tunggu luar. Nak ikut juga. Bawa Lego masuk dalam toilet. Main Lego dalam toilet ada yang jadi macam ni kan. Maknanya memang melekat dengan mak dia. Akhirnya nak solat pun kadang misal kata anak dia pula hero-hero lah ke 3 orang. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Setahun seorang. Nak solat tu anak duduk depan main pedang. Yang pedang tu sikit lagi kena kepala adik dia. Tengah solat ni buat apa? Kan? Akhirnya kita batalkan solat. Akhirnya asal nak angkat takbir je, anak perang. Anak perang ni kita berhenti. Nak angkat takbir anak perang. Asal perang kita angkat takbir kan. Jadi akhirnya kita pun akhirnya susah nak solat sehingga akhirnya meninggalkan solat. Tu belum cerita yang anak baby nangis kan, sakit. Kan bila kita letak je kat tepi, kita tepuk-tepuk kejap dia diam. Nak angkat takbir je dia nangis balik. Kita pun tepuk-tepuk. Dia nak bayangkan 4 rakaat. Kita baru angkat takbir pertama dia dah nangis. Akhirnya kita batalkan solat, tepuk-tepuk dia balik, dia diam. Dan bila dia diam, kita angkat takbir lagi. Angkat takbir dia nangis lagi. Lepas tu kita batalkan, kita tepuk-tepuk dia diam. Lepas tu bila nak angkat takbir lagi, nangis. Asal angkat takbir nangis. Asal nangis angkat takbir. Kan? Jadi akhirnya tak angkat-angkat takbir kita sampai ke sudah. Sebab anak duk menangis. Itu yang dikatakan al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Salah satunya merupakan ujian. Ujian dalam bentuk macam ni. Anak tu memang kita nak jaga, apalagi dia masih baby kan. Tapi dia ujian. Kalau sampai ibu meninggalkan solat kerana anak tu, maka gagal dalam ujian. Kan? Tu yang kita kata anak masih kecil-kecil. Kan? Dan maknanya itu konsep yang kaedah kita kata kelalaian kita dalam mengerjakan solat. Kan? Jadi sebab tu kita kata kita ni nak jaga solat tak mudah. Orang lelaki kalau nak jaga solat dia tak payah fikir haid, tak payah fikir istihadah, kan? Tak payah fikir pasal anak menyusu, kan? Tak ada, kan? Dia kalau anak dia masih menyusu pun dia cuma buatkan susu je. Itu kalau ayah yang buat susu. Kan? Dan dia tak payah fikir nak kena pegang anak tu sampai berjam-jam. Tak. Kan? Lain dengan menyusu. Kalau menyusu memang tak boleh lepas, tak boleh nak menyusu sambil solat. Kena selesai. Tapi kalau minum susu pakai botol, boleh. Ayah tu solat, anak tu minum susu. Ni ayah yang jaga anak. Ada, tapi jarang. Ya. Anak sakit, ayah ambil cuti ke mak ambil cuti? Biasanya mak. Suami sakit, isteri ambil cuti juga. Isteri sakit, anak sakit, suami kerja. Kan? Isteri yang sakit tu lah menjaga diri dan menjaga anak. Tu hebatnya perempuan. Ya. Tapi ada ayah yang anak sakit, ayah ambil cuti. Ada. Saya pernah jumpa. Ada. Okay. Sampai orang ketawa ni jarang berlaku minta cuti sebab anak sakit. Jarang ayah-ayah buat. Tapi ada. Itu yang special akhir zaman ni. Kalau masih ada, itu istimewa. Tapi ada, memang ada. Kalau suami kita tak macam tu, tak payah berangan lah. Kalau suami kita tahu macam tu, dah biarlah kan. Kita pun tak sebaik Sayyidatina Khadijah kot, kan. Tak dapatlah suami yang sebaik tu. Baik, itu konsep beberapa kelalaian yang biasa kita lakukan. Kita faham bagaimana solat 5 waktu yang boleh menjadi kunci pintu syurga bagi kita untuk kita mendapatkan kunci tu, yang maknanya kalau sampai solat tu tak mengubah apa-apa dalam diri kita ataupun kita lalai dalam keadaan tak sedar. Antara lain juga kelalaian-kelalaian ni boleh berlaku. Ini yang disebutkan 3 ni yang berkaitan dengan fitrah kita sebagai wanita. Jadi wanita ni memang ada fitrah semula jadi pada diri kita menyebabkan kita susah jaga solat. Orang lelaki kalau sampai tinggal solat, maknanya dia memang orang yang sangat lalai. Tak ada apa-apa sebab pun. Kan dia memang lalai tinggal solat. Tapi kalau perempuan, kita jaga macam mana pun ni ada juga lalai yang terlepas. Terlepas pandang disebabkan adanya fitrah-fitrah semula jadi yang ada pada diri kita. Situ nak faham kenapa perempuan buat amal sikit je pahala dah lebih besar. Sama-sama jaga solat tapi perempuan dapat kunci pintu syurga. Laki jaga solat 5 waktu tak ada apa-apa lagi. Baru sekadar dia dah menunaikan kewajipan dia sebagai seorang Muslim. Tapi tak dapat lagi kunci pintu syurga. Belum dapat. Perempuan dah dapat. Ni kalau orang lelaki nak kata tak acik lah. Ni pencipta kita bagi tahu macam ni. Maknanya pencipta kita tahu betapa sukarnya bagi wanita nak jaga solat. Sama dengan haji.
Orang lelaki pergi haji, dia dapat pahala haji je. Orang perempuan pergi haji dapat pahala macam jihad, macam pergi perang. Tu kalau lah orang nak faham betul-betul fitrahnya apa tu. Sampai orang perempuan kalau pergi haji dia dapat pahala pergi perang. Pergi perang ni kan susah cari mati maknanya. Maknanya sama dengan perempuan tu kalau pergi haji antara nyawa, hidup dan mati. Kenapa? Sebab haji bukan perkara mudah untuk perempuan. Untuk lelaki memang tak mudah juga, tapi lebih mudah berbanding dengan perempuan. Kenapa? Salah satunya tenaga fizikal. Sebab kalau kerja haji umrah ni ibadah yang betul-betul memerlukan tenaga fizikal. Dia bab tahan perasaan pun ya juga. Kan kalau nak dapat haji yang bagus, kena tahan perasaan, marah, kena tahan mulut. Padahal mulut ni senjata wanita yang paling tajam. Tiba-tiba pergi Mekah kena tumpul. Macam mana nak tumpulkan tu? Susah tu, susah. Orang lelaki memang tumpul pun mulut dia. Dia tajam dekat anggota badan dia. Dia kalau buat dosa selalu melibatkan anggota. Mulut dia lebih banyak diam. Ini dari segi psikologi ada kajian dia kan. Lelaki bercakap sehari sekitar 7,000 patah perkataan, perempuan berapa puluh ribu kan, ke ratus ribu itu tengok. Tapi berkali-kali ganda. Jadi maknanya untuk menahan tu susah. Jadi ibadah yang sama tapi tak sama perjuangan untuk melaksanakan dia, dah tentu pahala dia akan berbeza, tak sama besar. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu mudah-mudahan solat ni menjadi ibadah yang dapat kita jaga betul-betul. Dan sekarang ni bila kita tahu ada beberapa kelalaian yang kita biasa buat dalam solat kita kan, cuba usahakan sebanyak mungkin sekarang ni kita tambahkan lagi ibadah solat-solat sunat kita untuk kita tampung kekurangan-kekurangan dalam solat-solat kita yang telah pun lepas. Kalaupun kita jaga solat 5 waktu, kita apa? Sebelum ni dari zaman balik kita jaga solat 5 waktu kita, sekarang kita tambah solat sunat supaya solat 5 waktu yang dulu tu terjaga, dapat balik pahala full, penuh. Kalau dulu kita tak jaga solat 5 waktu kita, maka sekarang qada balik. Buat anggaran. Kita kenal perangai kita dulu, jenis jaga solat ke jenis tinggal solat. Dan kalau agak-agak dalam sehari berapa kali kita solat, ataupun memang masa kita baru balik dulu, kita buat perangai macam budak-budak sebab kita balik umur kanak-kanak. Kan, umur 12 tahun. Hari ni kita main, dia tak solat-solat masa setahun umur 12 tahun. Qada balik sekarang. Kan? Qada ni sebagai tanda komitmen kita. Lepas tu kita minta ampunlah pada Allah atas kelalaian kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa menjaga solat kita, yang termasuk dalam golongan yang mendapatkan kunci pintu syurga melalui solat 5 waktu, insyaAllah. Baik, insyaAllah sekadar tu. Lepas ni ada lagi beberapa kaedah, beberapa solat. Sebenarnya tak habis solat ni. Muka surat 220 ada lagi kelalaian yang keempat. Tadi dah terselak 2 muka surat. Kelalaian yang keempat, sebab lalai ingat masalah lain. Kita pergi sepintas je lah. Dalam solat ingat masalah lain. Ingat anak sakit. Dalam solat kita ingat nasi tak masak lagi. Kita ingat macam-macam masalah. Itu lalai. Baik, kemudian kat bawah tu Imam Suyuti kata solat ni dia ada 3 benda. Ni tadi kita cerita masuk lift tadi ni. Solat naik di atas jadah macam masuk lift. 3 benda ni kita kena bawa bila masuk lift. Nombor 1, tekan lift, kita nak naik jumpa Allah. Itu maknanya kita masuk je solat, niat kita jaga. Ikhlas. Yang pertama ikhlas. Yang kedua takut Allah. Yang ketiga ingat Allah. Ini 3 poin. Muka surat sebelah tu kan. 1 ikhlas, yang kedua takut, yang ketiga ingat. Itu poin dia. Jadi naik di atas jadah ingat 3 ni. Kita solat betul-betul kerana Allah. Kemudian kita sekarang ni takut pada Allah. Solat ni kita takut Allah tengah tengok kita. Jadi kena ada rasa takut pada Allah. Dan yang ketiganya ingat Allah, tak ingat dah benda lain. Lepas tu kena selesaikan tadi yang makannya, yang ngantuknya, yang masaknya, semua kena selesaikan. Lepas tu kita solat. Tapi jangan sampai akhir waktu semua. Kenapa Zuhur pukul 4? Kenapa Asar pukul 6? Sebab selesaikan semua. Selesaikan semua dulu. Tak, selesaikanlah sistem waktu kita tu. Kenapa jadi kena semua akhir? Ada setengah tu yang memang kerja rumah tak pernah selesai. Jadi kita boleh jadualkan. 5 minit je solat. 5 minit atau 10 minit campur dengan solat sunat. Jadi tu maknanya
Yang penting dalam solat tu kita dapat lupakan segala-galanya, hanya ingat Allah semata-mata. Kan? Itu kalau nak dapat solat yang khusyuk. Jadi dalam solat ni dia ada unsur zikir dan fikir. Itu kata Imam Al-Alusi. Unsur zikir dan juga fikir, yang maknanya zikir ni adalah ibadah lisan kita, yang kita baca Al-Fatihah, baca surah, baca bacaan-bacaan dalam solat, itu zikir. Dan kemudian apa yang perlu kita fikirkan adalah macam mana kita nak betul-betul fokus kepada Allah SWT. Ibadah kita ni bukan untuk siapa-siapa, bukan kerana siapa-siapa, tapi kerana Allah SWT. Ini betul-betul solat yang kita nak bentuk, supaya solat ni dapat menjadi solat yang mencegah kita daripada kemungkaran, mencegah kita daripada dosa, dan membawa kita kepada syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As.